Saudara, dengan bulan Ramadan yang bakal menjelang tidak lama lagi, bukan saja golongan ibu bapa yang sibuk buat persiapan, anak-anak kecil juga ambil kesempatan cuti sekolah ini untuk buat persiapan bagi berpuasa. Dalam edisi Berita Plus minggu ini, wartawan Syawal Yusof turut serta sebuah program khas buat si cilik sempena menyambut ketibaan Ramadan. Kurma, kacang dan madu lebah. Inilah antara makanan sunnah yang bukan saja enak dimakan tetapi kaya dengan khasiat. Aktiviti membuat manisan seperti ini ialah antara sajian terbaru program Little Saim, anjuran Pusat Pendidikan SimplyIslam.sg sempena cuti sekolah baru-baru ini. Ini sekaligus menggalak pemakanan sihat dalam kalangan si cilik, lebih-lebih lagi dengan bulan Ramadan yang bakal menjelang. Kita menunjukkan kem ini kepada kanak-kanak dan pelajar kita yang berusia 7 sehingga 12 tahun. Tujuan kem kita adalah untuk menyediakan mereka pada Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, kita selalu dapat pelajar yang datang setiap tahun. So, kita tahu yang parents, ibu bapa mereka selalu trust our activities. Bermula jam 10 pagi hingga 5 petang, jadual kanak-kanak ini padat dengan pelbagai aktiviti berkaitan Ramadan. Tahun ini kita mengadakan more hands-on activity dan juga we notice that kids are always interested dalam the terms of sahur, iftar. So we include macam kitchen prep activity like granola making bars to keep them excited for the upcoming Ramadan. So mereka tahu apabila Ramadan nanti, ia tidak sahaja untuk menghalang dari makanan dan minum dan juga boleh get more benefits out of this upcoming Ramadan. Sejak dimulakan 5 tahun lalu, pihaknya menyaksikan permintaan yang cukup menggalakkan daripada ibu bapa. Tahun ini, sekitar 50 peserta mengambil bahagian. Sebabnya saya menghantar mereka, satunya musim cuti sekolah. Saya nak mereka mempelajari lebih dalam tentang Ramadan. Bukan hanya setakat puasa saja, tetapi juga ibadah-ibadah lain yang mereka dapat lakukan pada bulan Ramadan. So, saya nak mereka lebih menghayati what is Ramadan is all about. Jadi kanak-kanak itu memahami kenapa kita puasa, bukan sebab kita paksa mereka berpuasa. Jadi mereka minat berpuasa, jadi mereka nak berpuasa. Itu yang sebab besar kenapa saya hantar mereka ke sini. Selain puasa, para peserta juga diperkenalkan kepada aspek-aspek lain agama dengan cara yang kreatif. Saudara, pelbagai kegiatan menarik lagi bermanfaat diterapkan di dalam program ini. Misalnya, membuat tasbih seperti ini bukan sahaja seronok tetapi juga menggalakkan kanak-kanak di sini untuk berzikir di bulan Ramadan. Tengok macam ni buat. Menggunakan biji-biji manik berwarna-warni ini, para peserta dapat menggunakan daya kreativiti mereka untuk mengikat 33 biji manik kepada dawai yang disediakan. Setiap seorang diberikan satu warna saja, iaitu langkah strategik untuk memupuk nilai berkongsi di kalangan para peserta. Hasilnya juga cukup memuaskan. Pada waktu zuhur pula, para asatiza berkongsi tentang amalan dan cara-cara solat tarawih dan Aidilfitri. Berpandukan buku kerja yang diberikan kepada setiap pelajar, para asatiza di SimplyIslam.sg ini juga memberi penerangan tentang makna Ramadan, malam-malam khas seperti Lailatul Qadar. Ini membuatkan para peserta semakin berkobar-kobar untuk mula berpuasa. Because I'm a Peter already, and I want to fast the whole day. Early in the morning we can eat, but then when it's azan we cannot eat anymore. Then when it's maghrib, then we can eat again at night. Sometimes I accidentally minum air, then yes. So this year saya nak puasa penuh. Puasa itu paling penting untuk Muslim. Bila kita puasa last 10 hari untuk Ramadan, kita dapat worship daripada Allah. Pada akhir sesi, setiap peserta diberi sijil dan buku panduan yang mengandungi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama ibu bapa di rumah. Ia diharap dapat terus mendorong mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan akan datang.
Walaupun berdepan dengan pelbagai perubahan akibat krisis ekonomi di Syria, warga ibu kota Damsyik tetap melestarikan tradisi berkelah atau takriza yang biasanya diadakan seminggu sebelum bulan Ramadan. Khabar Dunia meninjau bagaimana takriza kali ini berlainan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sudah menjadi tradisi untuk warga Damsyik berkumpul dan membawa hidangan untuk makan bersama dalam perkelahan terakhir sebelum Ramadan atau takriza. Namun tahun ini sambutannya lebih sederhana. Hidangan seperti daging yang dipanggang kini digantikan dengan kacang, humus dan hidangan masakan sendiri yang lebih murah. Takriza yang diadakan sekarang juga lebih pentingkan aspek perjumpaan dan mengeratkan hubungan, bukannya makanan yang dihidangkan. Keruntuhan ekonomi Syria akibat konflik bertahun lamanya, sekatan-sekatan pihak barat, krisis mata wang dan kehilangan wilayah-wilayah yang menghasilkan minyak di timur laut Syria menyebabkan jutaan penduduk semakin terjerumus ke dalam lingkaran kemiskinan setiap tahun. Demi menggalakkan warga Damsyik agar terus melestarikan takriza di tengah-tengah keadaan ekonomi yang buruk sekarang, kegiatan sampingan lain turut dianjurkan, termasuk tarian tradisional dan bacaan puisi. Destinasi minggu ini membawa anda ke Libya di mana satu pesta khas diadakan bagi meraihkan juada kebangsaan negara itu. Warga Libya dari merata negara berkumpul di Bandar Sabrata bagi pesta makanan tahunan ini. Juada yang diraihkan adalah kuskus yang dihidangkan di dalam periuk sebesar 4 meter. 2,500 kilogram kuskus digunakan bersama daging 5 ekor unta. Paling popular di negara-negara Afrika Utara, masakan kuskus ini memang menjadi satu kemestian di majlis-majlis istimewa. Kuskus diperbuat daripada tepung samolina atau gandum jagung. Hidangan ini disiapkan oleh 20 orang chef. Acara ini dianjurkan Pertubuhan Budaya dan Warisan Libya dan bertujuan untuk mencatatkan rekod dunia bagi juadah kuskus terbesar di dunia. Ini adalah kali ketiga pesta kuskus ini diadakan di Libya. Kicau minggu ini, perdebatan hangat online tentang kawasan mana di Singapura yang terdapat makanan dan minuman paling murah. Netizen di kejiranan yang terjejas lantang berkongsi pandangan mereka di media sosial. Anda yang gemar makan roti prata, kajian Institut Pengajian Dasar atau IPS menunjukkan harga prata paling murah ialah di kawasan barat, manakala kopi pula di kawasan tengah Singapura. Sementara itu, makan di luar paling murah di Toa Payoh dan paling mahal di Bishan. Kenapa Bishan mahal, Toa Payoh murah? Kalau sewa terlalu mahal, maka pemerintah harus campur tangan, kata netizen ini. Padahal estetnya bersebelahan aja, jelas seorang lagi di laman Facebook berita. Bukan sahaja netizen, hasil kajian itu bahkan turut mengundang reaksi penjajah. Terdapat kenaikan kos operasi secara keseluruhan. Ia bukan hanya di Bishan, kata seorang peniaga nasi ayam. Kedai kopi memang mahal, sewa mahal. Ada tempat nasi dan ayam $4.50 memang terkejut dan tidak berbaloi. Netizen lantas berkongsi di mana untuk mendapatkan makanan dengan harga berpatutan. Di pusat penjajah Taman Jurong, harga mi siam dan nasi lemak masih $2.50. Kalau nasi campur dengan ayam atau ikan, $4. Di Yishun, satu bungkus nasi sambal goreng baru $2.50. Saya dapat bayangkan harga akan naik lagi 10% apabila kadar GST dinaikkan. Hakikatnya, gaji saya hanya naik sekadar 3.6% tahun ini. Hidup ini susah. Jelas, netizen bimbang bagaimana kenaikan gaji tidak seimbang dengan kos sara hidup lebih tinggi. Justeru, berikut nasihat netizen. Masak sendiri lagi jimat dan puas hati. Nak murah, masak sendiri. Makan di rumah nasi dengan telur dan kicap lagi murah.